Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung mata pelajaran RBT kita dalam bab yang ketiga, reka bentuk dalam pemasaran. Jadi hari ini kita pergi ke tajuk yang seterusnya iaitu 3.1.2 menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, dan macam yang 2 minggu lepas, cikgu terangkan berkaitan dengan maksud pemasaran. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 128. Okey, 3.1.2 menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Peranan reka bentuk produk. Okey. Produk yang ingin dihasilkan, yang ingin dipasarkan terdiri daripada sesuatu barang atau perkhidmatan. Okey. Produk sama ada barang atau perkhidmatan. Dia ada dua, iaitu barang atau perkhidmatan. Okey. Setiap produk yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Ciri-ciri tersebut merujuk kepada kualiti yang ada pada produk seperti reka bentuk, warna atau saiz produk. Okey, reka bentuk memainkan peranan penting dalam pemasaran untuk menarik perhatian pengguna. Okey. Jadi peranan dia ada tiga. Dia ada tiga. Yang pertama, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Bermaksud pengguna bila dia nak beli sesuatu produk, dia nak cari produk, dia mesti cari yang pertama adalah untuk keperluan dia dan juga kehendak. Okey, contoh macam awak nak beli buku. Okey, nak beli buku, kita pergi kedai buku, kita akan cari buku yang sesuai dengan kehendak kita. Maksudnya contoh, kalau awak nak buat lakaran, awak mesti akan cari buku untuk melakar. Okey, buku yang sketch tu. Okey, jadi awak akan cari buku untuk melakar yang kosong lah, dia tak ada garis. Tapi kalau fungsi buku yang awak nak cari tu adalah yang untuk salin nota, untuk buat nota. Jadi, awak akan cari buku yang bergaris. Okey. Itu namanya memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna. Okey, yang kedua, merupakan saluran komunikasi antara pengeluar dengan pengguna. Maksudnya, dia adalah satu komunikasi. Maksudnya, kita nak tahu apa yang kita sebagai peniaga, penjual ataupun pengeluar, kita nak tahu apa yang kita punya pengguna, pelanggan kita nak. Okey. Ini yang kedua, iaitu saluran komunikasi antara pengeluar dengan pengguna. Dan yang ketiga adalah untuk mengukuhkan jenama sesuatu produk. Kukuhkan jenama sesuatu produk. Ini adalah yang ketiga. Okey, bila kita pindahkan dalam bentuk jadual, inilah dia peranan reka bentuk. Okey, dia ada yang pertama, memenuhi keperluan dan kehendak. Yang kedua, sebagai saluran komunikasi pengeluar dan juga pengguna. Dan yang ketiga adalah untuk kukuhkan jenama sesuatu produk. Maksudnya, kita nak produk yang kita pasarkan tu tahan lama di pasaran. Okey, contoh macam jenama yang kita selalu dengar yang dah lama, yang memang dah kukuh. Contohnya seperti Johnson & Johnson. Okey, apa lagi? Nestle. Yang tu adalah produk-produk yang dah lama dan ianya kukuh di pasaran. Okey. Okey. Hari ni kita cuma nak belajar satu fungsi dahulu. Satu fungsi pun bukan semua kita nak bukan fungsi satu peranan pun kita nak belajar hanya satu peranan dahulu. Okey, yang dia itu di sebelah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, yang ni kemudian minggu depan. Okey, yang pertama adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna ni, dia ada beberapa. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 ciri. Dia ada 5 ciri yang perlu ada pada peranan tersebut. Okey, yang pertama adalah fungsi. Yang kedua adalah reka bentuk produk. Yang ketiga, kekuatan dan juga kelemahan. Yang keempat, nilai. Dan yang kelima adalah trend. Trend tu maksudnya trend lah. Macam apa trend sekarang. Okay, contoh macam trend dulu, zaman-zaman dulu pakai baju kebaya. Okay, trend sekarang ni orang nak semua orang pakai pergi mana-mana ada headphone. Maksudnya sebabnya itu adalah keperluan sekarang. Itu namanya trend. Okay, tapi trend tu biasanya akan hilang ataupun berhenti seketika ditelan zaman. Okay, itu namanya trend.
Okey. Produk yang dicipta ialah sesuatu yang boleh ditawarkan kepada pengguna. Maksudnya, kita cipta produk adalah untuk menarik perhatian pengguna. Okey. Jadi kita nak pasarkan, kita nak jual produk kita pun mesti boleh menarik perhatian pengguna. Rugilah kalau awak cipta produk, awak buat satu produk tapi tak dapat nak menarik perhatian pengguna. Okey. Okey. Produk yang dicipta adalah sesuatu yang boleh menarik, yang boleh ditawarkan kepada pengguna. Mesti memainkan peranan bagi memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna. Yang pertama, mesti ada keperluan dan kehendak dia. Okey, kita kaji. Bila kita nak buat sesuatu produk, kita kaji. Adakah ianya memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna. Jadi tak ada buang masa kalau awak cipta produk yang sebenarnya tak ada fungsi pun pada pengguna. Awak cipta, awak buat, awak pasarkan tapi tak ada orang nak beli sebab benda tu tak ada fungsi pun, tak ada kehendak pada pengguna. Okey, jadi dia ada ciri-ciri. Macam tadilah cikgu dah terangkan. Fungsi, reka bentuk produk, kekuatan dan juga kelemahan. Yang keempat adalah nilai dan yang kelima adalah trend. Tapi hari ini yang cikgu akan terangkan, yang kita akan belajar hanyalah yang pertama, iaitu ciri-ciri yang pertama, iaitu fungsi produk dan juga reka bentuk produk. Okey. Tengok fungsi produk. Pengguna akan membeli sesuatu produk untuk memudahkan sesuatu urusan harian mereka. Maksudnya, pengguna macam tadilah yang cikgu terangkan. Pengguna, dia akan cari produk yang boleh menyelesaikan masalah dia. Okey, dia tak akan beli sesuatu yang tak selesai masalah, membazir, rugi duit. Okey. Contoh dia nak beli mop. Okey, mop. Jadi sekarang ni dah macam-macam inovasi, orang cipta penyapu yang macam robot bulat tu kan. Maksudnya pasang on bateri, dia akan jalan satu rumah. Okey. Awal-awalnya orang cipta macam tu lah. Tapi tak selesaikan masalah juga. Sebabnya hanya sapu saja. Dia hanya kutip sampah saja. Tak boleh mop. Okey. Jadi orang cipta pula. Dia adjust balik. Dia buat inovasi yang lain. Dia pada barang sedia ada tu, dia kaji. Dia tambah lagi satu fungsi iaitu mop. Maksudnya benda robot tu akan bersihkan sekali dengan mop. Okey. Selesai tak masalah? Okey. Selesai. Jadi pengguna akan beli. Okey. Jadi dia akan cari produk yang boleh memudahkan urusan mereka. Okey. Pengguna akan membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk berdasarkan fungsi produk tersebut. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh yang ada dekat buku teks tu adalah file. Okey. File sekarang ni kalau kita tengok awak pergi kat kedai, macam-macam jenis file yang ada. Okey. Dia sebenarnya bergantung kepada kita punya fungsi. Macam mana kita nak file tersebut. Okey. Yang pertama, file pocket. File pocket ni yang lama lah. Yang kita panggil, yang asal lah, yang tradisional punya. Okey. Yang kedua adalah file pengurusan. Dan yang ketiga adalah file sijil. Okey. Ni contoh dia bagi 3. Kalau ada 5, ada 8, 10. Okey. Kalau boleh, sebenarnya kalau boleh letak, kalau boleh buat lagi banyak perbezaan lagi, bagus. Okey. Beberapa reka bentuk fail yang dihasilkan melalui ciri fungsi produk. Maksudnya fungsi tu kita compare, kita buat perbezaan antara berdasarkan fungsi dia. Okey, kita tengok sekarang file pocket. Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk menyimpan helaian tugas. Maksudnya kita simpan semua dalam tu. Dalam satu folder. Okey, yang kedua file pengurusan. Okey, asalnya dia adalah file macam ni je lah. Lepas tu dia diinovasi, okey, di-upgrade, dia jadikan fail pengurusan. Fail pengurusan ni pun lebih kurang sama macam fail pocket, cuma dia disusun mengikut kategori. Fungsi dia berbeza sikit, fungsi dia up sikit, okey. Menyimpan helaian tugasan mengikut kategori. Okey, maksudnya macam awak mengikut mata pelajaran lah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, RBT, maksudnya awak susun dalam mengikut kategori-kategori dia supaya untuk memudahkan kita cari. Berbanding dengan file pocket tadi. Kalau file pocket tadi awak nak kena keluarkan semua, nak kena asingkan, tengok mana satu apa keperluan yang awak nak cari. Okey, yang ketiga adalah file sijil. File sijil ni fungsi dia apa? Untuk menyimpan sijil dan dia juga dokumen persendirian. Okey,
fungsi file CJ ni maksudnya senang untuk kita, dia ada macam plastik lot sinar untuk memudahkan kita melihat. Contoh biasanya CJ lah. Biasa kalau kita beli file ni untuk simpan CJ lah, ataupun dokumen macam seperti CJ peranakan, CJ ni okay, maksudnya lesen ataupun insurans. Itu yang lebih kepada file CJ. Okey, jadi apabila awak pergi kedai, awak nak beli file, awak kena tahu apa fungsi awak nak, apa fungsi sebenar awak nak produk tersebut. Maksudnya sama ada nak simpan macam simpan macam banyak macam tu, maksudnya sekali lambak macam tu je awak boleh ambil file pocket. Tapi kalau awak nak buat macam partition mengikut kategori, awak boleh awak boleh pilih file pengurusan. Kalau awak nak simpan sijil, awak boleh cari file sijil. Tu maksudnya bila kita cari produk, bila pengguna cari, dia akan cari mengikut dia punya keperluan mereka. Okey. So, kita tengok yang kedua. Okey, sekarang pergi kepada buku teks awak, muka surat 130. Kita pergi kepada ciri-ciri yang kedua, iaitu reka bentuk produk. Okey. Biasanya reka bentuk produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang pertama, mesti memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna. Okey, akan mudah untuk dipasarkan. Okey, namun produk dengan reka bentuk yang mempunyai nilai tambah. Nilai tambah tu maksudnya dia punya tarikan pada reka bentuk produk tu tersendiri. Okey, seperti menarik, unik dan juga selesa. Boleh mempengaruhi pasaran bagi produk tersebut. Maksudnya apabila awak buat ataupun awak cipta sesuatu produk yang boleh menarik, yang boleh menarik perhatian pengguna, maksudnya produk awak akan lebih jadi diperlukanlah di pasaran. Okey, nilai tambah tu maksudnya macam mana? Maksudnya seperti menarik. Contohnya macam warna yang menarik, dia ada tarikan dia, warna kontra. Okey, unik. Unik ni maksudnya dia ada fungsi-fungsi yang tersendiri, okey, dan juga selesa. Okey, ada juga produk yang unik tapi dia tak selesa. Maksudnya selesa ni maksudnya mungkin kalau file tadi tu senang untuk dicari dokumen, senang untuk kita pegang. Selesa pun kalau macam benda tu licin, produk tu licin, mungkin ada pengguna tak selesa nak pegang, jadi dia tak akan beli juga. Okey, jadi kita tengok reka bentuk produk tu tersendiri. Okey, jadi contoh kat sini adalah dibagi reka bentuk meja makan. Okey, yang pertama gambar ke atas tu adalah reka bentuk meja makan yang ringkas. Okey, dia lebih ringkas. Okey, dan ciri-ciri dia tidak memerlukan ruang yang besar. Okey, jadi dia sesuai untuk pengguna kalau rumahnya ataupun ruang tamu, ruang makannya lebih kecil. Okey. Okey, kalau yang kedua adalah meja makan yang lebih besar. Okey. Reka bentuk meja makan yang lebih eksklusif. Eksklusif ni maksudnya macam mana? Maksudnya lebih mewah lah. Okey. Tapi sifat dia memerlukan ruang yang lebih besar. Lebih besar maksudnya ni sesuai untuk kalau ruang makan pengguna tu lebih besar. Jadi sesuai. Tapi tak semestinya juga. Dia bergantung pada reka bentuk tu sendirilah, maksudnya yang boleh menarik perhatian pengguna, pembeli tersebut. Okey, kalau dia suka yang lebih eksklusif, jadi dia akan belilah. Mungkin harga dia lebih mahal sikit lah. Tapi kalau dia suka yang bentuk yang lebih ringkas, ada juga yang lebih ringkas tapi mahal sebab dia menggunakan bahan yang terpilih, yang bahan yang lebih yang berkualiti tinggi. Okey. Okey, jadi itu saja untuk setakat ini. Yang saya terangkan iaitu dua ciri keperluan dan kehendak pengguna, iaitu fungsi dan juga reka bentuk produk. Minggu depan kita akan pergi kepada kekuatan dan kelemahan, nilai produk dan juga trend. Okey, jadi ini awak punya modul. Modul ni cikgu awak boleh print ataupun awak salin lah. Tapi biasanya awak biasa kalau awak awak boleh terus tulis maksudnya awak gunalah macam mana aplikasi yang awak ada, boleh tulis terus pada modul ni. Okey, ada dua. Okey, yang pertama ini dan yang kedua ini saya akan bagikan. Okey, kita tengok contoh jawapan cikgu kejap Okey, ni contoh jawapan cikgu. Okey, contoh jawapan cikgu. Okey, ni muka surat pertama dan yang ni adalah yang kedua. Okey.
Tengok dekat sini dekat fungsi produk ni. Okey, tengok dekat, kalau dekat modul kita cikgu letak gambar pencuci sabun pencuci. Jadi awak boleh buat awak punya fungsi tersendiri. Maksudnya kalau macam cikgu buat produk A ni fungsi dia sebagai ejen pencuci pakaian. Kalau produk B sebagai ejen pelembut pakaian. Dia hanya dia sebagai memberi, maksudnya pelembut pakaian tu. Okey. Dan yang ketiga adalah sebagai ejen pencuci dan juga pelembut pakaian. Dia 2 in 1. Dia ada dua-dua fungsi. Jadi pengguna nak pilih yang mana. Jadi itulah. Okay, kalau awak ada contoh ada lagi 5 perbezaan, so tak ada masalah. Okey. Dan yang kedua adalah daripada segi reka bentuk produk, kita gunakan, cikgu letak kat sini adalah bekas makanan pelbagai ruang. Okey, jadi dia punya ciri-ciri pada reka bentuk produk tersebut iaitu reka bentuk yang menarik, mudah untuk mengambil makanan. Okey, maksudnya sebabnya ciri-ciri yang ada pada bekas tu adalah bila kita buka penutup bekas makanan, kita boleh nampak semua makanan kat situ. Okey. Kalau yang kedua pula dia jenis mangkuk tingkat. Okey. Reka bentuknya yang ringkas. Dia ringkas dan dia punya kebaikan dia adalah dia mudah untuk dibawa. Okey. Okey, so itu sahaja. Jadi sebagai latihannya adalah, okey, dengar ya, latihannya adalah cikgu nak awak buat satu kertas, okey, satu kertas. Awak cari fungsi, okey, fungsi produk yang lain, yang berbeza. Okey, yang berbeza bermaksud tak kisahlah macam dekat dalam modul ni sabun pencuci dan juga bekas makanan tadi. Jadi cikgu nak awak buat satu bahagian fungsi produk dan juga satu lagi di bahagian reka bentuk produk. Carilah apa-apa produk pun. Contohnya mungkin awak nak bezakan. Ada banyak sebenarnya dekat keliling awak dalam rumah tu. Tak payah pergi mana-mana pun. Okey, mungkin awak nak bezakan. Okey, kalau contohnya awak jumpa awak hanya ada dua perbezaan saja. Contohnya macam awak ambil pensel. Okey, satu pensel kayu, satu lagi pensel tekan. Jadi awak nak buat dia punya perbezaan daripada segi fungsi produk tersebut. Jadi awak boleh buat. Tak kisah. Dalam buku teks mungkin fungsi dia ada 3. Tapi yang awak nak buat hanyalah ada 2. Ataupun awak nak buat lebih. Ada 4 perbezaan daripada segi fungsi. So tak ada masalah. So cikgu nak awak buat latihan itu. Buat dalam kertas dan hantar juga pada cikgu bersama-sama modul ni. Okey, dan yang kedua juga adalah daripada segi reka bentuk produk. Jangan ambil yang dalam buku teks. Jangan ambil kerusi, jangan ambil mangkuk tingkat tu. Saya tak nak. Cari satu produk yang lain. Jadi sebab cikgu nak uji awak punya kefahaman. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini, untuk minggu ini. Minggu depan kita akan sambung kepada ciri fungsi yang kedua, ciri yang ketiga dan seterusnya lah. Okey, so selamat belajar. Sekian, terima kasih.